Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muqtabil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa syufaiha wa nurul absar wa biyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang dihormati Tuan Imam, Jabatan Kuasa, saudara seterusnya kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita diberikan kesempatan sekali lagi bersama untuk meneruskan kuliah pengajian kita. Cuma terlebih dahulu saya mohon maaf, kuliah kita sampai Isyak stop. Sebab saya tak boleh nak lama nak bekerja pagi 2:30 ada program kat sana. Jadi kita akan sambung kitab masih lagi tentang menyatakan adab orang yang belajar ilmu. Dan kita dalam fasa yang pertama, adab orang yang belajar ilmu dengan diri dia. Pada bulan lepas kita baru bincang berkaitan dengan dua adab, iaitu adab menyucikan hati, adab yang pertama, dan adab yang kedua mensedikitkan hubungan dengan masalah keduniaan. Maknanya sebagai ingatan balik dalam kita nak menuntut ilmu ni, hati dan pemikiran kita kena fokus pada belajar. Maknanya jangan kita merewang fikir pasal benda kat luar lagi. Ni duduk dengar macam-macam ilmu, tangan main WhatsApp juga, Facebook juga, kita tak jadi. Retilah nak dapat ilmu macam tu. Tapi keberkatan dia ilmu dapat juga. Kepala, badan dekat sini, kepala duk mikir, malam ni aku nak masuk apa pula ni. Kan? Ustaz tu ngajar lambat pula dah, lapor lagi aku, fikir macam tu. Jadi retilah kita nak dapat ilmu macam tu. Jadi kita masuk tentang bab yang ketiga, adab yang ketiga. Hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan tunduk atas suatu ilmu yang diajar oleh gurunya, yakni jangan dia mengata dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ni kecil kerana telah banyak aku mengaji. Mengaku guruku itu menyuruh aku belajar ilmu kecil ini, dan hanya saja sayur dia hendaklah murid itu menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal, membantah akan gurunya, dan jangan memerintahkan akan gurunya dengan suatu ilmu yang hendak dipelajarinya atau suatu kitab yang hendak dibaca, dan hanya sesungguhnya ia menyerahkan kehendaknya itu kepada gurunya dan mematuhi dan disuruhkan akan mengaji itu, maka menerimalah ia akan dia. Maksud dia di sini tuan-tuan, dalam kita mempelajari suatu ilmu ni, kalau guru tu ajar, jangan kita pelekeh ilmu. Allah belajar bab tajwid, sekolah rendah punya ilmu. Kau tak main bab tajwid ni, kalau aku nak belajar ilmu terbang. Dari gitu kan. Nak belajar ilmu tinggi-tinggi. Sedangkan kadang benda-benda yang kecil ni pun banyak di kalangan kita yang tak faham. Banyak di kalangan kita yang berbantah. Banyak di kalangan kita kadang benda yang kecil, benda furuk, kita bergaduh sampai hari ini kita tengok sampai kita sanggup membuat tuduhan orang kafir, orang munafik dan sebagainya. Benda-benda kecil je kadang-kadang. Berbeza pendapat ni benda biasa. Dan dalam Islam, malah Rasulullah SAW sendiri meraihkan perbezaan pendapat tu. Macam kalau saya tanya tuan-tuan, ada satu soalan orang tanya, apa beza antara syariat dengan fiqh? Kalau orang yang tak mengaji dia kata fiqh dan syariat tu benda sama. Dia tak sama. Ni kadang-kadang yang menyebabkan setengah-setengah orang dia tak boleh menerima pandangan yang berbeza. Bila itu pun dia tak faham. Apa beza syariat dengan fiqh? Sama ke tak? Kau bila tanya saya pun tak tahu Ustaz. Okey, dalam syariat ni tuan-tuan, syariat ni benda yang tetap, benda yang pasti tak rosak, benda yang pasti betul. Confirm betul syariat. Syariat Islam benda yang mesti betul. Dan mustahil benda syariat ni silap. Ataupun benda yang terkeluar daripada kepahaman fitrah manusia. Ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat ni benda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam contoh syariat, wa aqimus solat, dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang itu syariat. Kita tak boleh kat situ tak boleh berbalau. Wajib ketok sembahyang. Memang wajib kan? Jangan balau lah. Tapi bila sebut berkaitan fiqh, fiqh ni dia boleh berlaku silap.
faham tak? Contoh fiqh ni, contoh dalam solat kita. Kita letak tangan kat mana? Ada orang letak tangan macam ni, ada orang letak tangan macam ni, betul tak? Ada yang macam ni, ada yang tak letak tangan tu kan? Itu fiqh. Ada yang kata betul macam ni, ada yang kata betul macam ni, ada yang kata betul macam ni. Masing-masing ada hujah. Dan setiap hujah ni didatangkan oleh ulama. Bukan cerita kosong. Contoh paling mudah kalau kita tengok dalam bacaan Fatihah sendiri. Imam Syafi'i kata kita mesti membaca bismillah dalam Fatihah. Sembahyang subuh kena ada doa qunut. Tapi Imam Malik, Imam Hanafi kata tak perlu. Itu nama dia fiqh. Maknanya pandangan ulama ni atau imam-imam ni kita boleh terima dan kita boleh tolak. Imam Syafi'i sendiri, imam mazhab kita ada dua pandangan, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim pandangan lama dia, qaul jadid pandangan baru dia. Maknanya bila ada pandangan baru membatalkan pandangan yang lama. Betul tak? Benda tu fiqh. Adakah pandangan Imam Syafi'i pada ketika yang lama tu salah? Tak, tak salah, betul. Boleh ikut tak pandangan lama dia? Boleh. Contoh kita berbeza pandangan dengan mazhab lain, termasuk mazhab betul dalam mazhab kita juga. Sentuh lelaki perempuan batal wudu. Mazhab lain kita tak batal. Itu perbicaraan dari fiqh. Benda tu benda kecil. Tapi kalau ilmu ni kita ambil orang kata ambil tak peduli lah. Dia cakap dia terang. Akhirnya jangan cakap cerita ilmu besar, ilmu kecil tak selesai. Macam mana kita nak bicara ilmu yang lebih tinggi kalau benda asas pun kita tak faham. Kadang-kadang benda yang awal ni kita kena belajar balik. Sebab sifat manusia ni dia pelupa. Dalam Quran Allah sebut kalimah manusia ni insan. Insan ni daripada kalimah nasiah. Nasiah ni maksud dia lupa. Saya sendiri kalau tak study balik pun saya lupa. Kadang-kadang benda yang kita lupa ni benda asas, benda yang kecil. Kalau saya tanya tuan-tuan macam contoh ilmu tajwid yang kita anggap benda tu ilmu remeh-temeh yang kita belajar masa sekolah Allah pula tu. Kalau saya tanya balik mak iklab ingat lagi tak? Mak asli ingat lagi tak? Cucu tanya kita, ayah, atuk, mak iklab tu apa? Macam pernah dengar. Nama kuih kot dia tu. Sebab kita dah lupa. Yang lebih teruk, kita tak amal pun ilmu tu. Macam kita baca Quran, kita baca je. Tahulah jemput dia, yang ini berapa harakat, yang ini dengung, yang ini orang kata mesti berhenti, yang ini tak boleh berhenti. Kita tahu benda tu. Tapi tak pernah pula kita baca Quran tu dalam kepala, oh ini mak ikhlas, ni mak asli, ini mak adik sukun. Tak pernah pula kita fikir tu. Kita baca tu pun. Yang penting sebutan dan juga bacaan kita betul. Tapi bila nak ingat balik ni hukum ni, kita lupa lah. Macam tu juga saya tu. Tak ingat kalau tanya orang tajwid ni, saya angkat tangan awal kan. Bukan kata kita tak pernah belajar pula, tapi kita pun lupa. Kadang-kadang yang kita lupa tu, lupa sungguh. Terpaksa belajar balik. Sebab tu kalau ilmu yang didatangkan oleh guru, walaupun kita tengok ilmu tu, kita rasa ilmu ni aku dah tahu dah. Tapi kita kena ingat, setiap guru penyampaian dia berbeza, ilmu dia berbeza, walaupun matlamat sama. Kupasan dia akan tetap tak sama berdasarkan ilmu yang dia belajar. Sebab tu macam kita nak keluar. Sebab tu saya nak bawa balik tadi cerita pasal perbezaan pendapat ulama. Kadang-kadang kita pun pening sebagai orang awam. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Macam bulan lepas cerita pasal nikah tu. Ingat tak? Lepas makan tu pun berbahas lagi. Masa tengah makan jumpa ke saya ni, ustaz kata boleh, saya kata tak boleh. Saya tetap pegang kata tak boleh. Tidak sah nikah waktu orang tu tengah mengandung. Saya tetap pegang itu. Rujuklah jaiz ke rujuk ke mana. Saya pun pelik kalau yang katakan sah pernikahan tu. Sebab tak boleh. Tidak sah kita menikahkan orang dalam keadaan orang tu dalam keadaan sedang mengandung. Betul, contoh maksud saya macam masyarakat kita hari ni, dia nak tutup aib bila dah berlaku telanjur, kata sampai mengandung, kahwin tu. Nikah dia tidak sah. Tapi ada yang kata sah. Kenapa berlaku perbezaan ni? Ni kita belajar balik ni. Bab syariat, bab fiqh, perbezaan fiqh dengan syariat. Kadang-kadang ada hukum ni tuan-tuan. Hukum benda tu benda yang jelas memang haram.
Contoh makan babi, minta maaf saya sebut lah, makan babi haram tak? Tapi ada ketika dia boleh makan babi, tapi tak sampai wajib lah makan. Contoh kita dah kebulur sangat, itu je lah makanan yang ada. Kita makan pun sekadar nak teruskan hidup, bukan makan sedap pula babi ni, makan banyak. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh sampai macam tu. Kena faham ke tu? Tengok awet, faham awet? Pakcik faham awet? Tengok awet haram tak? Haram tak? Haram. Tapi ada ketika tengok awet tu jadi sunat. Sunat tengok awet. Ui, ustaz ni best kita boleh sunat tak ni? Masa bila sunat dia? Masa tunang tu. Boleh tengok muka dan tapak tangan, tapi tak payah dah bedek. Tengok tapak tangan tu, jadi tak payah tengok itu je lah. Dia sunat. Tapi orang kita tak buat kan? Saya tak tahu, kalau saya sendiri, saya buat masa saya tunang dulu. Saya pergi sendiri. Saya pergi, mak saya punya marah, kau tak pernah dia buat, dia orang lah pergi Minang ikut sekali, kata dia. Itu orang, saya tak ada, saya nak ikut. Nak pergi dengar perbincangan tu apa. Sekarang nak bayar dengan aku je. Betul? Tak setuju kat situ juga kita potong awal-awal. Lepas dah runding, jaga kamu, mak nak tengok. Gatal kau ni, kata. Tak pernah dia buat orang. Tak pernah buat, saya nak buat ikut sunnah, tak kata. Macam tak pernah jumpa, kata. Memang tak pernah jumpa lah, jumpa gitu-gitu je lah, kata kan masa tu. Lalu orang tengok. Benda-benda macam ni kadang-kadang kalau kita tak mengaji, kita tak tahu macam mana kita nak mengeluarkan hukum. Lepas tu kadang-kadang saya minta maaf kalau bahasa saya, mungkin statement saya ni mungkin ada orang yang tak setuju kan? Tapi ini hakikat dia. Sebab tu pandangan fiqh, boleh kita ikut, boleh kita tak ikut. Islam beragikan. Sebab tu wujudnya mazhab. Pandangan Imam Hanafi dengan Hanbali tak sama, pandangan Hanbali dengan Syafi'i tak sama. Ada yang tak sama lah, bukan semua tak sama. Benda-benda berkaitan fiqh. Sebab tu bila kita keluar nak mengeluarkan satu, kalau macam kita tengok paling dekat di Selangor dengan wilayah, fatwa mokok pun dah berbeza dah. Selangor hukum dia haram, wilayah hukum dia makruh. Kenapa boleh jadi macam tu? Tu perbezaan fiqh. Sebab tu benda tu kita akan dapat bila kita belajar pada awal ilmu asas ni. Sebab tu kita jangan tolak ilmu yang diajar oleh guru, walaupun kita rasa kita dah tahu sekalipun. Sebab bila kita berjumpa orang yang berbeza pandangan, baru kita nampak. Sebab hukum boleh berubah, tapi syariat tak boleh berubah. Kita beza tu antara syariat dengan fiqh. Boleh faham tak? Syariat dia tak berubah. Perintah Allah mewajibkan semayang tak berubah sampai bila-bila, sampai kiamat tak berubah. Allah perintahkan bulan puasa kita, bulan Ramadan kita puasa, tak berubah. Saja nak ubah, kita buat pula bulan Syawal puasa, boleh tak? Tak boleh. Bayar zakat bila wajib, tak berubah. Puasa ni puasa Ramadan, buat bulan Syawal. Dia nak wajibkan Syawal tu, kita tukar dengan Ramadan, Ramadan tukar dengan Syawal, raya dulu. Mana boleh. Tapi yang berbeza di sudut fiqh. Itu nak kena faham. Sebab tu kadang-kadang saya pelik, dah pegang pandangan seorang guru tu, dia tak nak ubah dah. Mungkin pandangan guru tu salah. Pandangan fiqh boleh salah, saya minta maaf saya sebut. Sebab yang memberi pandangan tu adalah manusia. Tapi syariat datang kepada Allah yang mustahil salah. Tu kena beza. Jadi bila datang pandangan benda yang berselisih ni tadi, kita boleh terima, kita boleh tolak. Tapi kita nak tolak dan terima tu pun kena asas dia, ada asas dia. Kalau kita ni sekadar orang awam biasa, main tolak gitu je, tak boleh. Kena bertanya kepada ahli dia. Kenapa dia katakan benda ni boleh, kenapa benda ni tak boleh. Pasal apa orang tu lain pula jawapannya dengan ni. Ustaz tanya ustaz ni kata boleh. Yang ni tiba-tiba jumpa orang lain, dia kata tak boleh. Macam zaman pada zaman Rasulullah dan seorang sahabat Nabi. Saya lupa persoalan dia. Dia tanya Nabi itu soalan yang sama. Orang ni tanya soalan yang sama, tapi jawapan Nabi kepada dua orang ni berbeza. Boleh faham tak maksud saya ni? Saya tak ingat cerita dia tu macam mana. Saya nak, ini contoh ni, bukan hadis tapi contoh saja. Ada seorang tu dia baru bunuh orang. Tengah marah dia tanya, apa hukum aku bunuh orang? Masuk neraka tak? Tanya ustaz ni. Dia kata tak, kamu taubat masuk tak, insya-Allah tak ada, Allah ampunkan dosa kamu asalkan kamu taubat.
Lepas tu ada orang yang datang, biasa datang. Apa ni, aku bunuh orang, kalau aku bunuh orang, dosa tak? Dosa lah, masuk neraka. Yang tadi tak masuk neraka pula. Pasal apa? Kalau dia kata, confirm masuk neraka dengan dia, aku kena bunuh. Pasal keadaan tu. Macam mana berlaku, ni kita saya sebut pada zaman Saidina Abu Bakar, kata saya pada zaman Saidina Abu Bakar, ni berkaitan dengan hukum hudud. Berkaitan dengan hukum hudud. Ada seorang sabit salah, dia mencuri. Kalau ikut hukum, kena potong tangan. Itu perintah Allah Ta'ala dalam Quran jelas. Mencuri, laki perempuan yang mencuri, potong tangan dia. Tapi pada ketika tu, walaupun dah dibicarakan, Saidina Abu Bakar sabit salah, Saidina Abu Bakar tak jatuhkan hukuman potong tangan pada dia. Sehingga ada sahabat-sahabat pada ketika tu menentang Saidina Abu Bakar, sampai dia kata, kamu nak langgar perintah Allah. Saidina Abu Bakar kata, keadaan tidak mengizinkan ataupun tidak membolehkan dipotong tangan dia. Pasal apa? Ketika tu darurat, ketika tu orang nak cari makan tak ada, orang lapar, dia nak meneruskan hidup terpaksa mencuri. Sebab kita nak melaksanakan syariat ini tadi, dia ada prinsip dia. Antara keadilan, kemanusiaan, saya lupa ada 4. Cukup syarat ni baru boleh buat. Baru boleh buat. Macam orang yang baru masuk Islam, kan? Terus suruh sunat dulu. Orang pun takut masuk Islam. Ni kerana orang kita, nak potong tak? Dia tanya itu dulu, potong dulu. Benda tu kemudian tak mau. Ajar benda yang wajib dulu. Semayang dia. Dan semayang dia tak adakah mesti, dia mesti tahu dulu baca bacaan. Tak. Ikut je dulu. Tak semestinya kita tahu bacaan baru kita semayang. Semayang tetap kena buat, walaupun dia tak tahu membaca. Adakah Allah tolak solat dia? Tak. Sebab Allah tahu keadaan dia macam mana. Tapi kewajipan dia tetap dia kena laksanakan. Okey, dan itu sikitlah saya uraikan kat situ. Dan hendaklah bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat berkat daripada gurunya itu, kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Pada tiap-tiap berjalan gurunya itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghampirkan akan kenderaan gurunya itu supaya berkenderaan gurunya itu serta memimpin dia akan kenderaan gurunya itu. Maka Sayyidina Zaid berkata, lepaskan olehmu hai anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidina Abdullah, demikian kami disuruh berbuat dengan orang besar kami dan guru kami dan ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas serta berkata, demikian kami disuruh untuk menghormati ahli bait. Ahli bait ni maksud dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau tak jelas ni orang kata ahli bait ni Syiah. Kalau ikut istilah ahli bait ni ahli keluarga Sayyidina Ali. Tapi sebenarnya hakikat dia maksud ahli bait ni ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerabat penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kat sini, dengan guru ni kita kena hormat. Macam mana anak saudara Nabi sendiri dia hormat guru dia. Kalau ikut level anak saudara Nabi, yang dihormat itu bukannya ada maknanya umat Nabi. Mana kalau ikut kita ni, keturunan Nabi ni lebih mulia lah. Tapi tak, dia memuliakan guru ni sebab dia ajar begitu. Sebab dia pegang beza manusia ni pada takwa. Dia tak kira keturunan apa semua, tak ada apa. Kalau dia orang kata dia ni anak alim ulama ke, tapi kalau dia buat maksiat tetap kena neraka juga, tetap dosa juga. Atau kalau dia ni orang kata keturunan Nabi, kalau dia buat dosa tetap tercatat dosa juga kat dia. Kan? Itu kita kena faham. Tapi dari segi kehidupan ni, penghormatan tu tetap dia beri kepada guru dia. Sebab yang itu yang dia kata, yang itu yang diajar, itu yang dididik. Supaya menghormati guru, menghormati kaum kerabat dan juga menghormati orang kata alim ulama. Dan lagi sabda Nabi SAW yang maksudnya tiada patut orang mukmin itu menghinakan dirinya dengan sebab menuntutkan suatu hajat pada manusia melainkan pada menuntut ilmu. Dalam hadis ni Nabi beritahu kita ni ada maruah kita. Kita ada kena jaga maruah kita. Tapi kita boleh hinakan diri kita kepada manusia untuk menuntut ilmu. Sebab dia akan mendapatkan keberkatan. Dia tidak rugi kita menghinakan diri kita kepada guru. Menghinakan diri ni bukan maksud nak suruh guru pijak, tak. Maksudnya di sini kita menghormati dia, meraihkan dia. Meraihkan dia sebab kita nakkan ilmu dia, petunjuk dia, supaya dia boleh memberi kepada kita jalan keluar daripada
kejahilan. Itu yang paling penting. Okey, adab yang keempat, bahawa orang yang belajar ilmu itu hendaklah memelihara dirinya daripada belajar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan di dalamnya, ataupun kita sebut ilmu berkaitan dengan khilaf. Khilaf ni maksud perbezaan pendapat ulama. Sekarang ni banyak kita ni orang awam ni suka sangat belajar benda yang macam tu. Benda-benda khilaf. Khilaf ni maksud selisih, benda-benda yang berselisih. Macam tadi lah contoh kata rokok haram ke tidak? Merokok ni haram ke tidak? Mula-mula kita tengok ustaz tu merokok ke tidak. Kalau ustaz tu merokok, dia takkan bukan haramnya. Confirm. Setuju tak? Ada tak ustaz merokok? Ada? Jangan kata tak ada. Kalau tanya dia, ustaz merokok haram ke tidak? Confirm dia pegang tak? Dia kata tak haram katanya. Makruh kata. Benda-benda khilaf jangan kita belajar. Kerana yang demikian itu, sebab apa dia tak bagi kita tumpu pada ilmu ni? Dari segi adab ni. Kerana dia kata yang demikian itu membawa kepada bingung dan hairan, dan yang demikian itu tiada menghasilkan faedah ilmu. Lagipun yang demikian itu membawa kepada susah hati, sehingga tiada dapat menentukan satu masalah yang dapat dipegangi. Tetapi sayugianya, yang ini hendaklah bagi orang yang mubtadi, yang ini baru belajar pada jalan akhirat itu, menuntut ilmu yang menyelesaikan hati kepada ibadat, dan jangan mengqasadkan atau berniat atau bermaksud untuk menuntut ilmu kerana berkehendak mengetahui perkataan yang bersalah-salahan ulama juga. Maksudnya kat sini ni kadang-kadang ada orang saja dia nak belajar tu benda-benda khilaf ni, sebab supaya dia boleh berhujah. Kita yang baru belajar jangan. Sebab nanti sebut tadi kita jadi pening. Tu macam tuan-tuan tengok, ustaz ni kata boleh, dia kata tak boleh, apa ni? Kau mana? Pening tak? Pernah berlaku tak? Selalu Selalu ada kata benda berkaitan dengan fiqh ni. Sebenarnya kalau kita faham, kita tak perlu pening. Ni benda ni benda khilaf ni, pendapat ulama berbeza. So benda berbeza ni nak selesainya, apa yang kita faham dengan dalil. Dalil ni maksudnya Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ada dalil yang itu kita ambil. Yang tak ada dalil, kalau pandangan dia macam ni, cara kita nak ambil, mana yang kita nak ikut. Ustaz yang mengeluarkan hujah atau pandangan dia tu, kita tengok dalil dia yang ada tak. Kalau sekadar pandangan dia, kita boleh ikut, boleh tolak. Dalil, kuat sikit pandangan tu. Bukan kuat sikit, kuat banyak. Kalau sekadar pendapat dia je, tak ada dalil, boleh pakai, boleh tak pakai. Masuk benda yang saya bagi. Kalau benda tu pandangan saya peribadi, tuan-tuan nak tolak, tak ada masalah. Nak tolak, tak kurang iman pun, tak terjejah iman tuan-tuan. Nak bantah pandangan saya pun tak ada masalah. Sebab yang bagi pandangan tu saya. Saya siapa? Bukannya Nabi. Saya bukannya orang yang maksum. Saya macam tuan-tuan juga. Mungkin pandangan saya salah, mungkin pandangan saya betul. Dia sebabkan pandangan. Tapi ada orang tak boleh, kau pening kau cakap aku. Kau siapa? Dia macam tu, tu yang payung. Jadi kalau kita tengok pada ni, elakkan kita belajar benda-benda yang berselisih pendapat. Kecuali kalau kita tahu ada asas dia. Macam tadi saya balik pada fiqh tadi. Kita tahu macam mana cara nak mengeluarkan hukum, macam mana kita nak tengok dalil. Tadi dalil pun kita tengok kalau Al-Quran okeylah, tak ada masalah. Macam hadis ni, hadis ni kita nak tengok juga kadang-kadang taraf hadis tu, siapa yang meriwayatkan hadis tu. Orang yang belajar ilmu hadis, dia akan faham. Kadang-kadang dia dengar je hadis tu, dia tahu taraf hadis ni macam mana, sebab dia belajar. Antara paling mudah mungkin saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kalau orang yang belajar bahasa Arab ni, antara orang yang paling mudah nak tahu kedudukan hadis tu. Sebab apabila dia dengar perkataan hadis saja, dia tengok ayat tu macam tak betul, ada kesalahan tata bahasa, confirm bukan hadis sahih. Sebab apa? Mustahil Nabi memperkatakan benda yang salah. Antara mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW, kata-kata dia tersusun, kata-kata dia cantik, indah, dan tidak ada kesalahan dari segi tata bahasa. Allah pelihara lidah Nabi SAW. Perkataan dia jelas. Hikmah yang Nabi sebut tu, tengok kuatnya ingatan para sahabat. Nabi sebut, sahabat ingat. Ini saya sebut kali-kali keluar kuliah, lupa. Betul? Nak ingat apa? Sebab kita dengar, bukannya kita belajar. Sahabat Nabi dengar, teliti ni sahabat. Bila dia dah dapat suatu ilmu ni, ataupun benda yang Nabi SAW sampai, disampaikan pula pada orang lain. Apa yang disampaikan daripada mulut dia,
sama macam mana yang disampaikan daripada mulut Nabi SAW. Sebab tu tak tentukan hadis. Dia tengok siapa yang meriwayat hadis ni. Kalau ada di kalangan orang yang meriwayat hadis tu, antaranya adalah orang yang ingatan dia tak kuat. Tarah kita ni ingatan tak kuat. Tapi tak tahu, mungkin juga tuan-tuan kuat sebab tak ada seorang buku kitab depan saya ni. Kan? Itu lah seorang. Kan? Gugur hadis tu. Gugur hadis tu daripada hadis sahih. Ada orang tu kaki penipu. Kaki penipu ni bukan dia tipu, bukan penipu macam kita. Macam contoh ada seorang sahabat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bukan sahabat, Imam Bukhari, dia nak cantik hadis ni dalam kitab dia. Sebelum dia tulis tuan-tuan, setiap satu hadis tu dia akan solat taubat, solat hajat. Dia akan mandi solat taubat, solat hajat. Dia kata ini hujah aku depan Allah Ta'ala nanti kalau tulisan aku ni salah. Aku kumpulkan hadis ni, kalau bukan hadis sahih. Dia ceritakan bila dia dengar satu hadis tu, dia jumpa dengan seorang sahabat ni. Bukan sahabat-sahabat di orang zaman ni, pada zaman tabi'in. Dia kata, betul ke kamu dengar benda ni daripada Nabi SAW? Dia kata betul. Waktu tu orang tu tengah jaga kambing. Jaga kambing. Lepas dengar tu Imam Bukhari pun okay, alhamdulillah dia seronok. Lalu masa sebelum dia balik, orang yang jaga kambing ambil batu balik. Dia balik batu. Kambing datang. Nanti dia tanya, kenapa kamu boleh batu? Aku balik batu tu kembali bangun nak panggil kambing. Maknanya dia tipu kambing. Terus Imam Bukhari tak hadis tu dalam kitab dia. Itu tipu kambing. Kita contoh kat mana ni? On duit. Kau rumah ni. Dah sampai belum? Aku sampai dah. Padahal gerak belum ni. Abang kat mana ni? Kan? Abang tengah ngaji padahal kat disco. Kan? Susah. Nipu hari-hari kita ni. Jadi kalau kita tengok bagaimana disiplinnya, betapa telitinya ulama' terdahulu, dia nak menyusun satu hadis, nak memastikan hadis itu datang dari Nabi SAW, semua aspek dia tengok. Semua perkara dia akan tengok. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, dalam orang kata kita nak supaya diri kita tidak bimbang, tidak ada kerisauan, tidak ada rasa susah hati dalam kita mempelajari suatu ilmu, maka kita fokus pada ilmu yang wajib dulu. Boleh faham Ilmu yang wajib dulu, yang disebutkan ilmu fardu ain. Bagi setiap individu muslim perlu tahu. Benda fiqh ni benda yang berselisih, kita ambil syariat tu dulu. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala perintahkan bagi kita, setiap individu muslim, apa yang wajib kita buat. Kita belajar tu, macam perintah solat, belajar buat sembahyang betul-betul. Puasa, belajar betul-betul, faham betul-betul. Haji, kena faham. Ni tuan-tuan jangan pandang remeh macam contoh bab haji. Ilmu haji ni ilmu wajib. Ada orang kata, nantilah aku bukan nak pergi haji lagi. Kalau kita mati sebelum sempat kita belajar ilmu tu, maknanya ilmu kita, mempelajari ilmu wajib tu belum terangkat. Walaupun kita tak pergi haji lagi, tapi wajib kita belajar. Ada kursus umrah ke, ada kursus haji, tuan-tuan pergi. Sebab ilmu tu adalah ilmu yang wajib. Okey, adab yang kelima, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala fan ataupun mata pelajaran yang dipuji oleh syarak untuk mempelajarinya. Jika ada peluang, hendaklah ia mahir dalam semua bidang ilmu. Tetapi hendaklah yang demikian itu setelah selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain yang memberi manfaat, dan setelah selesai daripada mengamalkannya, dan serta ada masa lapang yang lebih selepas mengerjakan wirid-wiridnya. Kerana yang demikian itu adalah ilmu fardu kifayah, dan telah maklum bahawa fardu ain itu terlebih dahulu daripada fardu kifayah, dan ilmu yang manfaat itu seperti yang telah engkau ketahui dahulu itu. Maksudnya ada yang kelima ni, kita dulukan ilmu yang wajib dulu. Apa maksud ilmu wajib? Ilmu yang fardu ain dulu. Ilmu wajib ni ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Dulu ni wajib, tapi dulukan fardu ain. Kita tuan selalu dengar, mungkin yang tak tahu apa maksud fardu ain. Fardu ain ni ilmu yang diwajibkan untuk setiap individu mengetahuinya. Tak kira kamu siapa, wajib kita tahu. Tak kira apa yang kat umur, wajib kita belajar. Aku bukan jadi ustaz. Tak, ilmu ni bila nama Islam wajib belajar ilmu fardu ain. Itu kita cek lah, banyak ilmu fardu ain kita tahu. Dah selesai kita mempelajari ilmu fardu ain,
kita kena belajar pula ilmu fardu kifayah. Lepas tu barulah belajar benda-benda yang lain, sunatnya, apanya, untuk meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adab yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu kenyataannya itu, di mana ilmu yang memberi manfaat itu iaitu disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Arba'in fil Usuluddin, dan yang tersebut di dalam kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Ini nama-nama kitab ni. Saya ingat saya tak payah nak hurai sangat, tapi senang saya nak ringkaskan kat sini. Yang disebutkan kita usaha kalau nak belajar ni, biar belajar ilmu yang mencari jalan kebahagiaan akhirat dulu. Sebab itu matlamat kita. Bila kita dah meletakkan matlamat kita di akhirat, kita belajar sebagai bekalan untuk kita mencapai kejayaan akhirat. Orang yang nak cari jalan kebahagiaan akhirat, automatik dia akan dapat dunia. Contoh dia, tuan-tuan bekerja, sekadar bekerja, dapatlah duit. Tapi kalau kerja tu sebab nak mencari jalan kebahagiaan akhirat, dia nampak dia bekerja ni, dia kena amanah. Dia kena jujur. Antara yang macam contoh, amanah dengan masa, jujur dengan masa. Kalau masuk pukul 8, masuk pukul 8. Ni kadang-kadang, tolong punch sekejap kat aku. Dia dah tak jujur di situ. Dia dah tak amanah dengan kerja dia. Claim, OT. Buat kerja sejam, claim sampai 3 jam. Amanah tak? Tak amanah. Kalau orang fikir akhirat, dia akan fikir, dia tak nak buat. Waktu rehat sejam, bantai rehat sampai 3 jam. Waktu kerja, dah tak ada kerja, lain-lain dia buat apa? Main solitaire. Faham? Faham solitaire? Macam selalu main je. Jadi dia tak amanah dengan masa dia, tak amanah dengan kerja dia. Tapi kalau orang yang tak memikirkan soal akhirat, dia tak fikir dosa, tak fikir pahala. Benda dunia ni tuan-tuan, pekerjaan dunia yang kita buat ni, semua benda, walaupun benda kecil, minta maaf kalau termasuk berak, senang cakap, benda tu boleh jadi dapat pahala kalau kita faham dan kita berilmu. Contoh, masuk kaki kiri dalam tandai, ada pahala dia. Dia buat tu sebab apa? Sebab sunnah. Kalau orang tak belajar, main serentai masuk berdepuk itu berak tu, buang, alhamdulillah kata dia. Ada pula gitu. Kan? Saya pasal benda ni pernah berlaku dulu. Minta maaf lah tuan-tuan, kat cerita betul. Ada kawan tu nak terberak sangat, masuk tanda, lepas, alhamdulillah kata dia. Kita pun tegur, apa ni? Nak zikir mana-mana pun boleh kan? Tapi kalau tak tengok pandang ahli sufi, dia kata tak apa. Itu betul. Dia kata alasan ni ingat Allah ni kat mana-mana. Betul ingat Allah tak kat mana-mana. Dia diujar dia juga, bukan saja. Andai kata tengah berak tu mati, tak boleh sebut nama Allah, nak mengucap macam mana kata. Kita pun pening juga nak jawab tu kan. Jadi hujah dia adalah daripada yang kata nak menyebut mengingati Allah Ta'ala tu di mana-mana betul. Tapi bila tempat-tempat yang kotor macam tadi, ingatan tu dalam hati dan juga pemikiran kita, bukan kita lafazkan. Kita lafaz kita lain. Asal tu memang kata hukum asal ni makruh, menyebut ataupun membawa nama-nama yang suci ni ke dalam tandas ni, hukum asal makruh. Tapi jadi haram apabila dia niat menghina. Macam contoh kalau nama dia Muhammad, nama dia Muhammad, pakai name tag Muhammad, jenuh nak bawa keluar. Macam dulu kalau tuan-tuan perasan, kalau pernah pergi Mekah, pergi Saudi, ada duit 1 riyal tulis kalimah la ilaha illallah. Perasan tak? Ada kalimah la ilaha illallah dekat ni duit Arab Saudi. Jenuh nak letak duit kat luar tandas. Alamat lembuh lah duit tu. Tu kita kena faham benda-benda yang macam ni. Okey, jadi kalau kita tengok adab yang ke-6 saya tak nak urai panjang sangat sebab benda ni nanti kita akan jumpa berkaitan dengan huraian-huraian dia. Dan adab yang ke-7, itu adab yang terakhir, bahawa hendaklah niat tujuan orang yang belajar ilmu itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, yakni kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala, dan kerana mencapai kebahagiaan negeri akhirat, dan kerana membaikkan zahirnya itu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan membaikkan batinnya, yakni hatinya, iaitu supaya bersifat dengan segala sifat kepujian yang menyucikannya daripada segala sifat kecelaan, serta hadir makna ingat hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang demikian itu menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala, makna menyampaikan kepada mengenal Allah Ta'ala, kepada martabat yang tinggi,
beserta malaikat al-muqarrabin, iaitu malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala. Dan janganlah ia berniat atau mengkasat dengan ilmu itu kerana menjadi penghulu orang dan supaya jadi orang besar dan dapat kemuliaan dan dapat harta dan dapat kemegahan. Adab yang ketujuh ni kita belajar semata-mata nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Dan saya nak tambah kat sini, kita nak dapat yang disebutkan tadi, nak menyunjung tentang perintah Allah, nak dapat kasih sayang Allah, redha Allah. Niat dengan tiga. Yang pertama, kita belajar dengan sebab nak bebaskan diri kita daripada kejahilan. Itu yang pertama. Bila kita niat nak belajar, sebab bila kita ada niat nak bebaskan diri daripada kejahilan, maknanya kita nak tahu. Macam saya belajar mengajar tuan-tuan hari ni, kita lebih mudah, saya lebih mudah menyampaikan kepada orang yang nak berbanding menyampaikan kepada orang yang tak nak. Orang yang nak tahu, maknanya dia nak bebaskan diri dia kepada kejahilan. Ada orang yang belajar bukan sebab dia nak tahu pun, tapi terpaksa. Jadi ilmu tu tak akan beri manfaat pada dia walaupun dia tahu. Tahu tapi dia tidak akan mendapat keberkatan dalam sudut ilmu, maknanya dia tidak ada kepahaman. Berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kalau kita tengok pelajar-pelajar universiti, semua budak-budak cerdik-cerdik, antara subjek yang saya yakin mereka akan dapat A adalah subjek pendidikan Islam. Mesti A ni lah. Tapi berapa ramai orang yang cerdik pandai ni buat jenayah. Orang cerdik pandai ni makan rasuah. Orang yang cerdik pandai ni menipu. Orang kampung kadang-kadang yang tak belajar tinggi-tinggi ni nak menipu orang pun tak berani. Nak buat jenayah pun tak pandai. Masuk tu lah. Masuk tu bagi tahu. Dia nak tu signal. Okey. So bila orang yang ada kepahaman dan dia faham, tahu dan faham, dia takkan berani buat maksiat, dia takkan berani buat kejahatan. Sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham. Tapi kalau orang yang sekadar belajar nak lulus periksa, tu yang hari ni lagi manusia ataupun generasi muda kita hari ni cemerlang dari segi akademik tapi tak ada akhlak. Sebab apa? Sebab belajar nak lulus periksa. Bukan tujuan dia belajar tu, dia nak faham. Bukan tujuan dia belajar tu nak bebaskan diri daripada kejahilan. Jadi dia belajar setakat mana dia tahu, yang dia nak. Lepas ni kalau kita tengok, ini juga kesilapan kita. Ada apa, sport apa nama, soalan sport apa semua, soalan ramalan dan apa semua. Jadi dia tumpu kat situ je lah. Belajar sebab tak lulus periksa, bukan belajar sebab nak bebaskan diri daripada kejahilan. Macam tuan-tuan, okay, hari ni tak ada niat nak lulus periksa lah. Sama ada guru main datang tengok, ada kuliah tengok, faham tak lengkir tu, bukan ada periksa pun dia tadi. Ataupun memang dia nak tahu. Kalau dia nak tahu, dia akan datang dengan semangat, dia akan datang dengan pemikiran dia kosong dan menerima ilmu. Bila dia nak, macam contoh kalau kita nak kahwin, syarat nak kahwin, kena pergi kursus kahwin, pergi dia. Yang paling dia suka belajar buat malam pertama, yang lain dia tak belajar, susah gitu. Yang tak payah hajar, dia tahu tuan-tuan. Tu kadang-kadang saya cerita, minta maaf lah. Dulu masa saya kerja dekat Universiti Penuh Manusia UPM, ada buat spot check untuk pelajar-pelajar. Kadang-kadang saya buat spot check dekat asrama. Zaman tu lah, tahun awal 2000 dulu. Allah, masa tu zaman CD luncur ni. Boleh katakan mesti ada. Kan tanya budak-budak ni, orang ni beli benda-benda macam ni buat apa? Ustaz kena fikir positif, Ustaz. Niat saya baik, Ustaz, dia kata. Oh, niat baik je lah. Saya pasal tak apa, saya nak tengok tu, nak belajar, tengok skill tu. Pandai pula dia jawab tu. Kan, korang kan nanti kahwin kita dah ada persediaan. Jawapan tu bijak, jawapan bijak. Saya kata dulu tok nenek kamu tak ada tengok pun tahu. Dia ada pun bapak kamu ada pula mak yang melampau Ustaz ni kata. Yang itu ilmu tak payah belajar, tahu sendiri. Betul tak? Itu belajar. Ada saya belajar. Suatu dah. Okey, saya lepas azan ni saya ambil masa 2-3 minit, tapi kita tangguh kita berhenti jap untuk azan. Okey, saya ringkaskan. Yang dimaksudkan niat kepada Allah Ta'ala tadi itu, hati kita belajar semata-mata nak dapat yang saya sebutkan tadi tu. Yang pertama dengan niat nak bebaskan kita daripada kejahilan. Lepas tu yang kedua dengan niat kita nak mengamalkan ilmu yang kita belajar. Kalau kita ada niat nak amal, kita akan sungguh nak belajar, sebab kita nak guna ilmu. Macam
Contoh benda paling mudah tak saya cerita berkaitan orang nak pergi umrah, nak pergi haji. Dia datang khusus. Bila dia datang khusus tu, kepala dia fikir dia nak tahu. Sebab dia tahu dia nak kena buat benda tu. Dia nak amal benda tu. So bila dia ada sikap atau niat yang macam tu tadi, maka ilmu tu lebih mudah dia faham, lebih mudah dia dapat. Sebab dia fikir dia nak amalkan ilmu tu. Kalau kita jadi macam sekarang, saya minta maaf dah sebut, apa ustaz ajar pun kita tak tahu, terima je lah. Lepas tu rasa nak amal dia nak amal, rasa tak nak dia tak nak. Jadi ilmu tu dia tahu masa belajar dia. Dia tahu ya? Sebab dia tak ada niat nak beramal. Sebab tu kebanyakan ilmu yang kita belajar dulu zaman sekolah lupa habis. Kenapa? Sebab kita tak amal ilmu. Tuan-tuan boleh fikir dulu aku belajar dia dah tak ingat. Sebab apa? Tak amal. Sebab tu kalau kita nak tengok, nak mengekalkan, orang kata keimanan kita, mengekalkan ibadah atau kekuatan iman kita, kita amalkan ilmu yang wajib tu. Kekalkan momentum mengamalkan ilmu yang wajib. Mesti dulu ke ilmu yang wajib, lepas tu kita usaha mengamalkan ilmu yang sunat lah, atau fardu kifayah tadi kan, untuk supaya ibadah kita, iman kita lebih baik daripada masa ke semasa. Sebab benda ni kena amal. Tak amal dia tak jadi. Lepas tu yang ketiga, dengan niat ilmu yang kita belajar ni, dengan niat kita nak sampaikan kepada orang lain. Bukan saja untuk kita amal untuk diri kita, tapi untuk kita ada niat nak sampai kepada orang lain. Aku bukan nak jadi ustaz. Tuan-tuan kena ingat, kita ada orang yang bertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk kita didik. Setidak-tidaknya anak isteri kita, kawan-kawan kita, orang di bawah jagaan kita, yang wajib kita bimbing, wajib kita tegur bila mereka melakukan kesalahan dan kesilapan, wajib kita halang daripada mereka melakukan maksiat. Kalau kita tak belajar, tuan-tuan, mana kita nak tahu benda itu betul atau salah? Mana kena ada niat untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalau tuan-tuan depan saya ni adik-adik yang belum kahwin dengan ni, aku nak siapkan buku, nanti aku boleh didik isteri aku, didik anakku. Aku yang dah kahwin ni, tengok anak isteri banyak dah tinggal ni, kena belajar dengan niat kita nak sampaikan kepada dia. Bila sebelum kita niat nak sampaikan kepada dia, tuan-tuan, kita kena faham dulu. Kalau kita sendiri tak faham, macam mana kita nak ajar orang lain? Bukan sebab kita belajar nak jadi ustaz, bukan belajar nak jadi ulama. Kalau sampai tahap tu lagi baiklah, itu baguslah. Tapi dalam keadaan kita ni, biasanya mungkin kita tak sampai tahap tu, tapi setidak-tidaknya kita nak ajar pada orang lain. Itu juga kita jadikan sebagai satu bekalan kita, persiapan kita sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan akhirat kita. Walaupun kita dah mati, kita nak pahala kita berjalan. Walaupun kita dah tak boleh beribadah sebab meninggal dunia tadi, tapi pahala kita berterusan, diamalkan oleh orang yang hidup. Mereka mengamalkan ilmu tu sebab kita ajar. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita dah mati mengamalkan satu ilmu pada orang lain, dan orang tu mengamalkan apa yang kita ajar, kita dapat pahala tak kurang sikit pun. Macam mana orang tu buat. Kalau orang tu dapat 10 kebajikan, kita dalam kubur pun dapat 10 kebajikan. Sebabnya apa? Sebab kita yang ajar dia. Lepas tu kalau boleh, soal benda-benda asas, benda-benda wajib, macam solat, puasa ke, kita dulu ajar anak isteri kita. Jangan serah pada orang lain. Kita sendiri ajar dulu, terutama anak kita tu, supaya anak kita ni kenal ayat Quran, anak kita tahu semayang, anak kita tahu puasa. Supaya apa? Bila mereka mengamalkan ilmu tadi, ibadah tadi, walaupun kita dah meninggal dunia, tapi pahala untuk kita masih lagi berjalan. Tuan-tuan nampak tak? Boleh faham maksud saya tu jadi itulah 7 hadap yang kita kena amalkan untuk diri kita setiap kali kita nak belajar. Dan insya-Allah bulan depan kita akan sambung pula adab belajar dengan guru ni. Okey, saya ingat mungkin sekadar tu saja. Saya minta maaf tak payah panjangkan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan dan kesempatan kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inzilna wa fahmana nabiyyin was-siddiqin was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.